قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia ini seolah-olah orang asing yang berdagang di negeri orang, atau seperti orang yang lalu berjalan. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Titisan Hujan Lautan Sufi. Kita dalam rangka melihat sifat-sifat mahmudah, dan sifat yang keempat iaitu sifat zuhud ataupun sifat zahid. Didatangkan kepada kita sebelum daripada ini dalil daripada Al-Quran. Malam ini sambung, dia petik satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni hadis sahih. Hadis yang diceritakan oleh Abdullah ibn Umar. Kata Abdullah ibn Umar, akhadha Rasulullah bimankibayya. Maknanya Rasulullah meletakkan tangan dia atas dua bahu aku. Lalu Nabi pun berpesan kepada Abdullah ibn Umar secara khususnya, secara umumnya untuk kita lah umat Nabi. Apa kata Nabi? Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ni. Maknanya hiduplah kamu di dunia ni. Macam mana cara kamu nak hidup di dunia? Nabi kata, ka'annaka gharibun. Seolah-olah kamu ni orang asing yang berdagang di negeri orang. Itu satu perumpamaan yang Nabi buat. Kalau kita nak tahu cara bagaimana Nabi suruh kita hidup atas dunia ni, yang pertama Nabi kata duduk serupa orang gharib. Orang gharib ni ba'idun an watanih. Orang yang jauh daripada negara dia. Serupa kita pergi ke Mekah lah. Berapa hari kita pergi ke Mekah? Kalau umrah lebih kurang 14 hari. Kalau haji 40 hari tak? Lebih kurang. Qadar tu ataupun boleh jadi lebih lama juga daripada tu. Contoh kalau budak-budak mari belajar. Asal daripada mana? Daripada pantai timur. Mari duk ngaji di universiti di Kuala Lumpur ni, di Bandaraya. Berapa lama duk ngaji tu? Kadang-kadang 4 tahun, 4 tahun lebih duk ngaji. Tu dia panggil jauh daripada tanah air. Bila jauh daripada tanah air ni, saya sebut dalam pertemuan yang lepas, kata Al-Aini ketika menghuraikan hadis ni, dia kata, bila Nabi sebut kalimah gharib, kalimah orang yang asing, jauh daripada negeri tempat asal dia, maka orang yang asing ni mari duduk di negeri orang buat sementara ni. Mari bermukimlah, maknanya tidak bermustautin. Supaya kita duduk kerja sini lah, ada niat nak balik. Walaupun 10 tahun dah duduk sini. Tapi kira bermukim, balik ke kampung halaman kita musim-musim cuti, hari raya dan sebagainya. Tak boleh nak jamak qasar.
Bila dah sampai di kampung halaman, walaupun itu tu watan asli, dia panggil istilah watan asli gitu. Sebab apa? Sebab kita ada pasang niat nak balik juga nanti lepas-lepas pencen. Duduk berapa lama dah sini? Lama dah duduknya, puluh tahun dah duduk sini. Tapi sebab duk pasang niat nak balik juga kok mana pun ke kampung halaman, maka kita dikira di sini ni bermukim, tidak bermustautin. Supaya budak you tadi. Kecuali kita putus dah, tak nak balik dah. Sebab anak-anak pun duk ngaji sini, kawan-kawan dia pun sekeliling ni duduk KL Selangor ni. Kalau balik duk kampung kita sendiri pun tak ada dah kawan-kawan yang kita kenal. Anak-anak lebih-lebih lagi tak ada dah masyarakat yang dia kenal. Kita kira duduk sini jadi bermustautin dah lah kita. Bila bermustautin, kampung kita tu tak jadi watan asli kita dah lah. Maka bolehlah kita jamak qasar ketika duduk kampung tu mak ayah kita, walaupun kita duduk tu dengan syarat tak lebih daripada 4 hari. Gitu. Tu tengok dalam fiqh lah cerita dia, cuma nak sebutnya gharib tadi. Kata Al-Aini, bila mana Nabi sebut gharib, orang yang mari duduk sementara duduk di satu-satu tempat 14 hari kalau pergi ke Mekah atau 40 hari pergi buat haji, maka mestilah orang tersebut tak ramai orang yang dia kenal. Orang yang dia kenal mesti tak ramai. Tak serupalah dengan orang yang lahir di sini. Dia lahir sini, besar sini, maknanya sekeliling tu kawan dia. Tak payah pergi jauh. Contoh mudah. Kita duduk Gombok. Duduk di Gombok. Tapi sekolah sebelah PJ sana. Sebab apa? Turut Mok Hijau sebelah Petaling Jaya. Ada tak kawan di belah Gombok ni? Tak ada lah. Sebab apa? Kawan kita duk mari belah sana belakang. Duk mari belah PJ. Nak pergi main apa-apa janji dengan kawan-kawan belah sana. Sebab apa? Sebab member-member sekolah ramai belah sana, tak ada yang belah sini. Belah sini sekolah di Gombok lah. Gitu nak beritahu. Contoh. Jadi kalau kita ni asal orang sini, lahir pun sinilah kita ni, dia panggil masqatu ra'si. Tepat jatuh kepala kita sini. Besar pun sinilah, mak ayah kita besar kita sinilah. Sekolah tadika sini, sekolah rendah sini, menengah sini. Ramailah kenalan kita. Tak sama dengan orang yang tak ramai kenalan. Maka Al-Aini kata, bila Nabi kata gharib, orang tu orang yang asing di tempat tersebut, orang yang dia kenal tak ramai, maka sedikitlah hasad dia, sedikitlah dengki dia, sedikitlah benci dia, sedikitlah bergaduh dia, sedikitlah. Sebab apa? Dia tak kenal siapa-siapa. Kenal 2-3 orang je kawasan ni. Tu pun sebab dia pergi masjid, pergi surau. Kenal lah. Tu pun kenal muka, nama apa tak tahu. Tengok muka kenal, ni jemaah masjid ni jemaah surau ni, tapi nama apa tak kenal. Sebab kita tidak asal orang sini. Saya tuan-tuan, sebab lama duduk sini balik kampung kadang-kadang tuan-tuan tak kenal dah. Yang legend-legend zaman dulu tak ada dah. Tinggal 2-3 orang. Yang tu je kalau bertemu tegur di masjid. Balik bila? Yang lain-lain ramai. Masjid tempat saya tinggal ni antara masjid yang tersohor. Sembahyang subuh ramai orang. 10 saf ada. Besar lagi pada ni. Panjang dia. 10 saf ada. Tapi nak bagi tahu, kita tengok sekeliling, tak ada dah orang yang kita kenal dulu. Maknanya habis dah pergi. Padahal watan asli kita, tempat asal usul kita tu, nak beritahunya gitu. Sebab tu kadang-kadang orang mikir, bila duduk sini lama, kira duduk sini lah. Tu dia jadi mustautin lah. Nak sebutnya, selagi mana kita ni adalah gharib duduk sini, kita tak kenal ramai orang.
Bila tak kenal ramai orang, maka kita tak nak bergaduh dengan siapa. Nak berhasad dengki dengan siapa? Sebab kita tak ramai orang. Begitulah ibaratnya mu duduk di dunia ni. Berapa lama duduk dunia ni? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tak panjang usia tu. Bandingkan usia akhirat kan. Satu hari di dunia ni 1000 tahun di akhirat. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Maknanya kalau kita hidup di dunia ni 60 tahun, tuan-tuan kira lah berapa persen je. Satu hari di akhirat. Tak sampai satu hari. Berapa jam je di akhirat kita hidup di dunia ni. Bila kita tahu pendeknya masa kita hidup di dunia ni, umpama seorang gharib je, sebab apa yang mu nak bergaduh dengan orang ni, nak bergaduh dengan orang ni, dengki dengan orang ni, dengki dengan orang tu dan sebagainya? Tak perlu. Sebab tu perlu kepada zahid. Zahid ataupun zuhud, Melayu kita panggil zuhud, Arab panggil zahid. Maka cukup engkau duduk atas dunia ni mempedulikan diri engkau. Sebab apa? Usiamu pendek sangat je. Mu nak duduk sini 14 hari je, tak payah duduk kisah dengan orang lah. Ibaratnya gitu. Setakat 14 hari je mu nak duduk Mekah dan Madinah ni, nak buat umrah je. Buat bergaduh dengan orang sebab apa? Duk bergaduh dengan orang langgar kita waktu tawaf, duk bergaduh dengan orang langgar kita nak masuk raudah dan sebagainya. Mu bergaduh dengan dia, mu nak cari dia minta maaf, mana pula? Biar gitu, aku pun tak kenal dia, dia pun tak kenal aku. Dia pun boleh jadi tak sengaja dan sebagainya. Biar gitulah. Sebab apa? Sebab kita tak kenal dia. Bukan tempat kita pula tu. Kita pun bimbang lah, maukah aku bergaduh dengan dia tak pasal-pasal masuk penjara bawah tanah. Sebab bukan tempat kita. Tu gharib, kata Al-Aini. Bila kita tahu kita ni gharib, maka tak perlulah kita nak berhasad dengki dengan sesiapa pun. Maka dia kata perkataan apa, kalimah-kalimah yang menunjukkan akhlak yang tak baik, hasad dengki, bergaduh dan sebagainya, tu punca dia sebab apa? Punca dia sebab kita banyak bergaul dengan manusia. Tu yang jadi hidup berdengki tu. Tengok orang ni boleh lebih, kita tak boleh. Sama-sama duk meniaga nasi. Dia meniaga kedai sebelah, kita meniaga kedai sebelah. Baru duk lalu ikut TikTok tadi. Ada seorang perempuan menumpahkan laksa. Member yang jual sebelah dia. Dia jual sebelah ni. Marah ke apa tak tahulah. Cuma dia tunjuk sekadar video tu je. Dia pergi balik meja, habis tumpah laksa orang tu meniaga. Punca apa? Wallahu alam. Tuan-tuan cek baliklah. Cuma duk lalu sekali sepintas lalu tadi tengok. Kalau katakanlah puncanya kerana dengki, maknanya kena pergi ngaji lagi ya, bab akidah. Bab qada dan qadar kena ngaji lagi. Maknanya kita tak nampak lagi tu, tak silau lagi di hati. Kena dah, mu tak percaya ke dengan rukun iman yang ke-6 qada dan qadar? Mu jangan kata. Marah dia. Aku berimanlah dengan qada dan qadar. Iman ni bukan mulu, iman ni bentuk pegangan. Pegang di hati. Ketentuan Tuhan sejak azali, aku meniaga sini, dia meniaga sebelah. Hari sekian-sekian, dia laku, aku tak laku. Hari ini kita sedang tengok qadar Allah Ta'ala. Dia tentunya bila? Azali dalam qadar dia. Rupanya Allah Ta'ala tentukan aku hari ini meniaga tak laku. Dia meniaga habis licin. Ketentuan Allah Ta'ala. Kalau nampak situ tak ada apa. Di kedai sebelah, saya nak belilah sebuku. Beli sebuku. Balik. Berapa harga dia jual? RM1 je nasi lemak. Kita jual RM1.50. Terbalik buh lidah. Patutlah laku. RM1 dia jual murah. Sedap pula tu rasa santannya. Kita RM1.50 rasa bawang besar. Siapa nak beli? Orang teras sekali. Pertama dan terakhir aku beli dia. Tak repeat dah. Sebab apa? Aku ni makan nasi lemak ke makan nasi bawang dia tu. Baru kita tahu sebab tak laku. Gitu nak sebutnya ialah bila kita duduk dengan orang ramai, kita berasa lama, tempat ni kita duduk lama dah. Ghalib yang duk berlaku bergaduh tu sebab tu lah.
Tapi kalau kita buat soalan dunia ni sekejap sangat je aku duduk. Nak bergaduh buat apa dengan manusia? Nak bergaduh buat apa? Kita duduk sebentar, 40 tahun. Berapa jam je waktu akhirat? Tak payah gaduh. Tak payah dengki. Tak payah bermusuh. Dia benda boleh selesai dengan elok. Baik, satu, ini kata. Yang kedua, Nabi kata lebih pendek lagi daripada gharib. Nabi kata, au abiru sabilin. Atau kamu duduk di dunia ni serupa orang yang lalu je. Yang ni Babo Zik sebut serupa gini, dia kata contoh. Yang ni huraian Babo Zik pernah sebut. Dia kata serupa kita nak adakan majlis perkahwinan anak kita. Jadi bila kita ni nak mengadakan perkahwinan anak kita, jadi kita nak ajaklah orang mari kenduri rumah anak kita, pergi nak bagi kad kahwin ni kan. Orang yang nak pergi bagi kad kahwin anak dia ni, dia duduk minum teh makan nasi ke macam mana? Ada walaupun tuan rumah tu aja. Minum air dulu. Tak boleh. Sebab apa? Nak pergi tempat lain pula. Tu dipanggil abiru sabil dia panggil. Lalu. Sehingga rumah ni sebab nak bagi kad. Jangan lupa ni tarikh ni 25 hari bulan cuti Tai Pusam rumah aku. Gi rumah lain pula. Jangan lupa tarikh ni 25 hari bulan ni anak aku yang sulung nak kahwin ni, aku korbankan seekor kerbau contoh. Rumah ni pula. Gi singgah je. Singgah tu sebab apa? Nak cepat. Gitulah Nabi kata umpama hidup kita dunia ni sekejap sangat ya. Seperti orang yang lalu. Orang yang jenis berasa lama nak duduk, tu yang dia boleh naik dulu, minum air dulu. Naik duduk minum air. Jawab dia, daripada rumah tadi plan nak pergi 20 buah rumah, jawab dia kalau singgah boleh 5 buah rumah boleh jadi. Sebab tu ada orang jenis gitu. Tuan-tuan tak ada member gitu. Jenis macam mana dia panggil, orang lupa panggil? Jenis menyinggah dia panggil. Dia tak boleh bertemu dengan orang ni, dia berhenti sembang lama. Kita jenis tak boleh orang gitu. Kita kalau janji pukul 10 kat situ. Dia dah jumpa orang ni singgah dulu buat. Orang ajak minum teh. Orang hidang nasi, makan nasi dulu. Janji rupanya pukul 10. Baru pergi. Jumpa orang lain pula, berhenti pula. Lebih dah pukul 10. Ada orang jenis macam tu. Jenis macam tu lama, jawab dia. Orang Kelantan panggil lereh dia panggil. Singgah situ, singgah sini, singgah. Kita tak boleh gitu. Kita janji dengan Cina pukul 10 hari tu. Pukul 10 kita sapa. Kita mesej dia. Saya ada dah sini. Tak jawab, kita pergi. Pukul 10 kita janji. Tu kalau janji. Kalau tak janji tak apa. Kalau janji pukul berapa kita ada situ. Itu perjalanan seorang nak pergi balik ke akhirat pun Nabi kata gitu lah. Mu kena logat. Sebab tu tuan-tuan baca dalam Syama'il. Macam mana cara Nabi berjalan? Umpama menuruni bukit. Tu maknanya berjalan ada tujuan, ada matlamat. Bukan berjalan tak ada matlamat, ayat selipar. Gimana kita nak pergi ni? Tu tak ada matlamat dia panggil. Matlamat tu duduk mana? Sebelum keluar rumah. Nak pergi mana kita hari ni? Nak makan mana kita pagi ni? Dia ada dah. Kita nak makan roti telur gedik contoh. Cari dulu. Mana tempat dia? Ada 2-3 tempat. Takut-takut yang pertama tutup, pergi yang kedua tutup, pergi yang ketiga. Tapi kalau duduk dalam kereta baru nak tengok mana nak cari ni. Kereta duduk berjalan. Jawab dia pukul 10 tak sarapan lagi. Orang yang nak balik ke akhirat, hidup dunia dia macam abiru sabil. Lalu buat kerja tu kerana nak pergi lagi tempat-tempat lain. Menyinggah gitu. Kata Al-Aini, bila dia sebut abiru sabil, tempoh dia lebih cepat berbanding dengan gharib tadi. Kalau gharib tu pun tak banyak dah kenalan. Bila tak banyak kenalan, kita tahu kita nak duduk sekejap, kita pun tak ada harta sini. Tu kalau gharib. Orang yang gharib ni duduk di sini sekadar sementara. Tak ada nak beli rumah yang pertama, nak beli pula rumah yang kedua. Nak beli pula rumah yang ketiga, nak buat homestay yang kedua, yang ketiga nak buat homestay juga. Ataupun nak duduklah dua-dua. Tu bukan bermukim dah tu. Tuan-tuan pergi ke Mekah beli homestay sana. Beli rumah buat homestay. Taklah 13 hari tu menyewa je. Tu orang gharib.
Kenalan pun tak ramai, harta benda pun tak banyak. Sebab apa? Tak lama ni duduk sini ni nak balik semula ke Malaysia. Gitu tak lama duduk sini ni nak balik semula ke akhirat. Abiru sabil lagi pantas, tak perlu bertemu dengan orang ramai, bertemu pun seorang dua yang kita ada urusan je. Lepas tu harta benda lagi lah tak banyak. Hati jadi zahid gitu. Hati jadi cukup dengan apa yang ada ya lah. Bila hidup kita tahu hidup ni pada orang gharib ataupun orang yang abiru sabil. Ada sebutir rumah cukuplah. Boleh dah teduh anak beranak. Gitu. Boleh dah teduh anak beranak, cukup dah makan ni untuk anak-anak kita pun lebih dah. Cukup. Tak ada lah tamak tengok orang tu lebih dengki. Sihir orang tu, santau orang tu dan sebagainya. Tak ada. Sebab apa? Aku cukup dah. Qadar ni cukup dah Allah Ta'ala bagi. Sebab apa? Tak lama dah nak pergi dah. Tu gharib, biru sabil lagi pantas daripada tu. Baik. Maksudnya dia kata jangan kamu ambil daripada dunia melainkan sekadar mencukupi bekalan perjalanan. Itu satu. Habis zahid. Yang kelima, sabar. Sifat mahmudah yang kelima, sabar. Dia terjemuh dengan tabah hati. Itu dia terjemuh Melayu. Dalam bahasa Arab, sabar ni kalimah sabara, maksud dia ialah al-habsu ataupun ar-rabtu. Al-habsu ataupun ar-rabtu. Rabata ni ikat. Macam mana ayat dia? Ayat Quran tu. Macam mana ayat dia? Cerita tentang ibu Nabi Musa alaihi salam. Laula ar-rabatna ala qalbiha. Tanya orang hafiz. Itu penting, ada orang alim tapi kita boleh kita tanya. Sebelum tu apa Allah Taala cerita ibu Nabi Musa alaihi salam ni hati dia farigha. Laula ar-rabatna ala qalbiha. Tengok Allah Taala guna perkataan rabata. Hati ibu Nabi Musa ni bila tentera Firaun duk cari ni budak-budak lelaki yang lahir pada zaman tersebut nak bunuh. Jadi hati seorang ibu ni nak lepas anak kecil pula. Nak letak mana anak ni? Kalau aku letak dia sekali dengan aku dalam rumah ni, kalau tentera tu masuk bunuh habis. Mati anak depan mata. Jadi farigha kata Allah Ta'ala. Hati ibu Nabi Musa ni kosong, tak tahu nak mikir nak buat macam mana. Nak bertindak macam mana. Lalu Allah Ta'ala kata laula arrabatna ala qalbiha, kalau aku tak ikat. Gitu. Maknanya kalau aku tak ikat hati dia, akan keluar tindakan-tindakan yang mungkin tak sepatutnya dia bertindak. Tu sabar dipanggil. Sabar ni bila kita nak buat sesuatu yang kita timbang pada neraca syarak dosa, kita ikat dia. Jangan bagi dia keluar. Kalau ikut panah gelegak dalam hati ni nak keluar dah mulut ni. Nak keluar mulut balas balik apa yang orang kata pada kita. Bodoh, gila, macam-macam orang kata pada kita. Walaupun agama benarkan, tapi yang sebaik-baiknya sabar. Yang paling tinggi. Walaupun fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Syarak benarkan. Tapi takut terlebih. Sebab tu ditutup dengan wattaqullah ayat Quran tu. Beringatlah, mu nak balas pun beringat. Beringat dengan Allah Ta'ala. Nanti kamu balas lebih. Dia kata mu bodoh ya. Mu kata dia bodoh bahlul. Tak ada apa. Lebih satu. Sebab tu Allah Ta'ala kata wattaqullah, beringat. Sebab tu sabar jalan yang lebih baik banding dengan mu balas setimpal dengan apa yang dia buat. Cuma nak sebutnya ialah bila kita panah dalam hati ni nak keluar ni perkataan yang tak elok ni. Kita ikat hati kita, kita tahan dia, kurung dia, jangan bagi keluar. Duduk situ. Tahan gelegak dalam hati. Lepas tu dia ada cara dia lah macam mana nak suruh reda tu. Cuma nak sebutnya ialah ikat, jangan keluarkan daripada hati kita apa yang kita nak buat bercanggah dengan syarak. Nak pukul, nak tampar, nak sepak, nak langgar kan. Tuan-tuan tengok dalam kes-kes aksiden kadang-kadang sampai peringkat langgar. Saya dah sebut dah kes antara Cina dengan Melayu. Cina tu dihukum apa? Dihukum penjara setakat ni tu.
Dengan Melayu, dia gilanggar, dia gilis Melayu tu, meninggal Melayu tu. Said apa nama? Sedangkan dia tak ada cedera apa pun. Walaupun yang memulakan keluar kayu baseball daripada bonet Melayu tu. Tapi Melayu tu tak pukul pun. Hanya buat keluar je. Orang sekeliling tu tengok jadi saksi belakang. Cuma kenapa benda ni berlaku? Sebab tak boleh sobat. Puncanya dia kata Melayu tu tunjuk isyarat lucah dengan jari. Itu ya punca dia. Pas sakit kau mana? Tunjuk isyarat lucah. Sakit mana? Cuba tunjuk, sakit mana? Habis mata seputih ke? Habis luka tubuh badan kita? Tak ada luka mana pun. Tapi tu nak beritahu, sifat jahat tolak lalu dalam diri kita. Iblis, syaitan, nafsu ammarah tolak lalu. Sementara dia pula kafir. Maka nafsu membuak-buak dalam hati ni, geram tak geram, gilis. Ada kesan tayar atas muka. Dalam surat khabar tu ceritalah. Cuma nak sebutnya punca daripada mana? Tak sempat nak ikat dia. Kalau sempat ikat, boleh lagi mikir. Aku buat ni betul ke tidak dengan syarak? Sebab tu Imam Ghazali kata apa? Imam Ghazali kata dalam kitab Al-Arba'in dia. Dia kata, sabar ni ialah tetap tenang. Engkau tenang yang membangkitkan agama. Mengkurung dia, memikir dulu. Letak di neraca agama. Agama kata macam mana? Orang kata huduh pada mu ni. Orang apa? Orang caci maki mu ni. Agama kata macam mana? Boleh balas. Tapi mu beringat balas pun mesti qadah yang dia buat lah. Berapa patah dia kata padamu? 5 patah. Mu kena jawab dengan dia 5 patah juga. Tak ditimbangan syarak lu. Tapi syarak kata kalau mu sabar lebih baik. Sebab apa? Setakat dia caci maki, mu jadi gila sungguh ke? Orang kata mu gila, orang kata mu bodoh. Dia jadi bodoh sungguh ke? Jadi bodoh sungguh kita. Jadi bodoh lah kita. Ataupun tu jadi gila kita. Kalau tak ada jadi gila pun, tak ada jadi bodoh pun, apatah lagi setiap doa yang jahat tak kena pada kita, dibalik pada Tuhan dia semula. Bila kita sempat timbang, tak ada apa, senyum lah. Tu para nabi tak ada apa-apa. Kata sahir, kata majnun, katalah apa pun, senyum je. Tak ada apa. Sebab benda tak memberi bekas apa-apa. Apatah lagi yang dikata tu pada batang tubuh dia. Yang mencedera pun batang tubuh dia. Bukan sentuh agama. Sentuh agama ya. Sentuh agama. Siapa tahu aku angkat senjata perang, pedang lah. Ataupun isytihar perang dan sebagainya lah. Sebab apa? Melibatkan agama. Tu kata Imam Ghazali. Tetap tenang sehingga engkau boleh membangkitkan agama dalam diri engkau. Engkau lawan apa yang dibangkitkan oleh hawa nafsu. Lawan. Sebab dalam diri kita ni dia ada 2 unsur. Satu dia mari daripada amarah bisu yang ada dalam hati kita, diri kita sendirilah maknanya. Yang amarah bisu, dia proksi dengan iblis syaitan. Yang kedua dia mari daripada ilmu dan juga bisikan malak. Bisikan yang mari daripada malaikat. 2. Waktu berlaku apa-apa, 2 ni. Nafsu amarah kita bagi tahu dengan dinasihati oleh iblis, mu buat tindakan gini. Bercanggah dengan agama. Ilmu agama yang kita ngaji bantu dengan apa? Dengan bisikan malaikat, dia bagi saranan yang baik. Pada masa tu yang buat keputusan dia panggil sahibul qarar ialah qalbun kita, hati. Yang Nabi sebut dia adalah raja, andai baik dia maka baik. Kalau dia baik dia nampak daripada pihak yang baik. Tak baik dia ambil daripada pihak yang tak baik. Maka keluarlah tindakan. Proses tu cepat berlaku. Saya cerita yang nampak lambat makan masa seminit. Tapi benda tu cepat berlaku. Nak pergi masjid tak nak pergi masjid? Nak kena sabar. Tak sabar tak pergi masjid. Sebab apa? Nafsu nak duduk rumah. Baru balik tadi. Pukul 7 baru sapa. 7.15 dah maghrib dah. Penat lagi ni. Sabarlah. Sabar. Hidupmu sekejap je atas dunia ni. Gilah sempat lagi. Mu masuk bilik air 5 minit. Pakai baju 5 minit. Gi jalan ke masjid. Masjid Sungai Mulia lambat sikit dia komat. Sempat lagi. Orang habis azan dah saya mari tadi. Sempat lagi semayang sini. Kalau pergi tempat lain tak sempat dah.
Cuma nak beritahunya ialah sabar, mikir. Kena pergi. Pergi. Tapi kalau kira alik nafsu, tak payah pergi duduk rumah malah esok pergi. Esok tak pergi pula. Cuma nak beritahunya sirat dakhili ulama sebut. Duk berlaku bergaduh, pertembungan, pertarungan dalam hati kita. Siapa tahu? Kita tahu. Kadang-kadang menang pergi. Kadang-kadang menang tak pergi. Boleh menang pergi tu sebab sabar. Semayang. Sabar ni tuan-tuan, ulama sebut gini. Ni buku ni kan. Berapa muka surat ni? Muka surat dia ada 141. Kita tengok. Nak baca buku Titisan Hujan Lautan Supi. 141. Allah tebalnya. Nak baca buku tak sabar dah. So kena ngaji. Beli buku. Tebal ni nak baca. Beli buku tu pun tengok muka surat tak boleh sabar dah nak ngaji. Macam mana? Tu kata tak sabar. Tapi kalau kita nak juga nak tahu nak ngaji, tak apa. 10 tahun boleh duduk ngaji. 20 tahun boleh duduk ngaji. Lama ustaz ni ngajar kita ni pih tak apa. Sebab apa? Sebab kita kurung dah perangai malah kita, perangai jahat dalam hati kita. Aku kok mana pun walaupun sikit aku nak pergi juga. Nak ngaji juga, nak baca juga. Tebal pun aku nak baca juga. Itu sebab kita kurung dah perangai dia. Itu dipanggil rabata dan habasa. Nak mari semayang masjid Sungai Mulia Tarawih ni. Berapa sini? 20. Nak masuk masjid tu kira dah. Masjid ni buat 20 ni ada. Tak sabar, tak boleh masuk dalam masjid. Pergi cari masjid lain mana yang buat 8. Tapi kalau sabar, jawab dia boleh turun ya. Tapi kalau tak sabar, jawab dia tak payah 20, 8 pun tak boleh sabar. Ada ustaz-ustaz. Ustaz tu ngajar sini. Saya jadi imam di satu tempat. Saya jadi imam tarawih. Musim Ramadan ni saya jadi imam tarawih. Waktu rajin lah, waktu malas tak jadi apa-apa. Saya ni tuan-tuan, kalau jadi imam tarawih, saya baca wasal Fatihah ni. Bukan baca satu-satu, baca wasal, sambung. Lepas tu, kalau ayat selepas Fatihah tu semuka saya bagi 2. Semuka bagi 2. Ustaz tu kata lama ustaz baca ni. Tempat lain 9.5 siap dah. Saya mikir 9.5. 8 rakaat 9.5 siap dah. Semayang macam manalah 9.5 siap dah. Nak persembah apalah pada Tuhan. Gitulah dalam hati kita. Ustaz tu mari nak tazkirah. Lambatlah kita semayang baca semuka. Lepas tu saya tak baca semuka lah tuan-tuan. Saya baca 2 baris. Maknanya 8 rakaat 1 helai. Tak tergamuk saya tuan-tuan. Tuan-tuan bayar banyak. Tuan-tuan bayar 8 rakaat saya semayang tu, tuan-tuan bayar 200. Banyak bagi saya. Sebab saya baca pendek. Ni supaya tuan-tuan bayar saya ni. Banyak tuan-tuan bayar. Saya mengajar 30 minit je. Sebab tu kalau tuan-tuan tolak saya jadi imam, saya terima. Sebab apa? Tuan-tuan bayar banyak. Cuma saya apa? Dia panggil beradab lah. Tolak imam juga. Sebab apa? Dari sudut fiqh, antara ustaz dengan imam yang dilantik, afdal imam yang dilantik lagi. Imam lah naik. Sebab apa? Dari sudut fiqh mengesahkan imam yang dilantik lebih afdal banding dengan ustaz. Yang tu saya dah rujuk Ustaz Hazri Al-Bindani. Dia seorang yang faqih fiqh. So saya rujuk dia. Ustaz, kalau kita ustaz ngajar dengan imam yang dilantik, mana lebih baik jadi imam? Dia kata ustaz yang dilantik juga afdal. Lepas tu dari segi beradab saya Allah dulu. Kalau tuan-tuan tak nak, tuan-tuan tolak saya naik. Sebab apa? Tuan-tuan bayar mahal. Saya ngajar 30 minit. 30 minit ni tuan-tuan bayar 50, tuan-tuan bayar RM10. Tak bayar tak apa. Tu saya nak sebut. Tak tergamuk saya baca 2 baris. Tapi baca setengah muka, ustaz pula tegur. Kalau jemaah tegur, masuk di akal saya. Ustaz tegur baca setengah muka. Apalah kita nak persembah pada Allah sebulan sekali. Semayang tarawih, dah lah buat 8. Duk kaluk nak tazkirah. Tu duk kaluk nak tazkirah. Tu kata kalau tak boleh sabar, jadilah kau.
Tak boleh sabar. Kalau boleh sabar, tak ada apa-apa. Follow je lah yang masjid buat. Lambat-lambat. Benda ada dalam suratan Tuhan dah. Ya. Malam ni lambat sikit. Sebab apa? Mula macam-macam lah. Ada masjid tuan-tuan. Baca nama. Seorang-seorang baca. Lepas main syak baca nama. Malam ni tahlil untuk fulan bin fulan. Tuan-tuan bayang. Nak boleh semula semayang terawih. Duduk baca ini dulu ni. Lepas tu nak salah kau kita bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Nak habis nafas pun dia tak meninggal. Tu masalah juga di masjid-masjid kita tuan-tuan. Cuma saya nak sebutnya kalau ada sabar tak ada apa. Kita follow lambat-lambat. Tapi nak sebut gitu kalau tak boleh sabar kan mula-mula masuk. Masjid ni buat apa rakaat? 20. 20 kita pergi semai masjid lain. Sebab apa? Tak boleh sabar. Tu sabar dalam ibadat. Kalau boleh sabar duduk dalam ibadat solat lagi lama lagi sedap. Lagi lama lagi sedap. Kita sembahyang seorang diri di rumah kita kan, malam-malam pagi-pagi contoh, tuan-tuan bangun pagi-pagi sembahyang seorang diri lama-lama, rukuk lama-lama, sujud lama-lama, lagi seronok, lagi sedap. Banding dengan sembahyang terkejar-kejar. Tak apalah kita sembahyang ramai-ramai ni meraihkan parking depan. Tak. Tinggal satu lain depan tu. Kalau saya tak berhenti awal ngajar, satu lain depan tu. Tak ada parking masjid ni. Ni pun lebih masa banyak dah ni. Cuma nak sebutnya kita raih banyak benda. Kita mikir dalam pada berhenti. Contohnya. Cuma nak sebut sabar kita sempat mikir. Agama macam mana cara penyelesaian dia. Okey, agama gini. Ni bukan cara agama, ini cara nafsu. Cara nafsu tak boleh. Takkan keluarlah benda-benda yang tak elok. Kalau tidak, nak kritik orang saja. Kritik orang ni, tak betul orang ni. Benda molek, jalan, follow. Dia setengah-setengah kadang-kadang ustaz-ustaz ni dia kejar dua tempat. Satu malam dia kejar dua tempat. Lepas tu dia kata, ustaz lama dia tu. Dia kejar dua tempat kadang-kadang. Tak tahu dia terawih mana, cuma nak sebutnya gitu kena sabar. Sabar bukan setakat dalam masalah belanggar kereta, anak buah. Tidak. Dalam kita nak beramal, kena sabar. Nak baca kitab ni, kena sabar. Bila nak habis ni muka surat 70 daripada sebelum ni lagi. Bulan ni nampak duk gaya duk baca yang 70 ni. Sabar. Sebab apa? Bukan nak berhabis kitab, nak suruh faham. Bukan nak berhabis kitab, nak suruh rasa sini. Biar ada sungguh sifat sabar. Bila ada sebutir sifat sabar, dia boleh pergi pada semua perkara dalam hidup itu. Dia akan timbang dulu dengan neraca agama. Neraca agama kata, ni kalau mau buat gini boleh pahala. Kalau mau buat gini boleh dosa. Sempat bermikir, sempat mikir di kepala. Follow yang agama boleh pahala. Daripada kita lepas terus tanpa sempat mikir dengan neraca agama, dosa, rugi, sia-sia. Marah anak umur 7 tahun tak reti benda lagi. Mung ni buta, kau tak reti ngeja, tak reti ngaji. Dia alih botol pun merangkak-rangkak lagi nak suruh ngaji supaya dia yang tua. Dia yang tua pun ngaji salah lagi. Nak suruh anak dia umur 7 tahun ngaji supaya dia. Dia umur 60, anak dia umur pula 60 tidak anak dia. 60 cucu lah. Dia 40 lebih, anak dia umur 7-8 tahun. Nak suruh ngaji supaya dia umur 40 tahun. Marah kadang-kadang rotan macam-macam. Sabarlah. Ni budak baru nak mengenal. Mung tak apalah kenal lah muda. Kalau mung rotan dia bukan pahala. Sebab agama tak suruh rotan lagi umur 7 tahun. Agama suruh ajar, didik, bagi tahu banyak kali. Sebab tu agama guna muru auladakum. Suruh sekali tak jadi. Suruh 2 kali tak jadi. Suruh 3 kali tak jadi. Semalam saya ngajar di satu tempat. Lepas saya ngajar tu ada seorang ibu. Dia datang bertemu. Betul lah apa yang ustaz sebut. Dia kata, saya ni ustaz kadang-kadang tak boleh nak sabar. Saya kata pada anak saya, mung ni aku letak di rumah kebajikan baru tahu. Keluar di mulut mak, saya kata tak cantik. Keluar di mulut ibu, sabarlah. Didik anak gitulah. Kita dulu boleh jadi lagi teruk. Ataupun kalau kita tak teruk. Sebab cabaran zaman kita tak sama dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ni macam-macam. Dunia open, terbuka. Langit terbuka. Zaman kita tak ada mainan. Duk main congkok je. Duk main batu apa? Batu apa? Tak tahu batu apa tuan-tuan panggil ya. Batu apa? Orang Kelantan panggil batu selambut ya.
Cuma nak sebutnya, zaman kita gitu, zaman dia lain. Sabar, kena banyak sabar. Sebab dia kata kalau kita marah, dia jawab, kita angkat tangan nak tampar, dia angkat tangan juga nak tahan. Iyalah sebab nak tampar muka. Agama pun tak pernah tampar muka. Memang dia nak tahan muka dia daripada kena sakit, cedera dan sebagainya. Tu kata tak kena kita kadang-kadang. Sabar sempat mikir, patut ke budak besar ni aku tampar? Ataupun cara dia aku peluk, aku cium dia, aku bisik pada telinga dia. Mama sayang ke abang sebenarnya. Mama nak abang jadi orang baik, orang berguna, orang soleh. Boleh doa pada mama nanti lepas mama meninggal. Kita bisik. Bisik daripada hati seorang ibu kepada hati seorang anak. Bukan dengan marah gitu, dengan usia dia. Tengok usia. Cuma nak sebut contoh tadi sabar. Habis dulu situ. Nak subuh dah tuan-tuan. Manakala sabar ialah tabah hati. Tak pergi lagi pada ayat depan tu. Baru definisi sabar pada tu dulu. Nampak bergeliat tu. Ramai yang tunggu nak semayang luar tu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam.